السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي فضل بعض الأزمنة والأوقات على بعض، وخصها بأمور دون غيرها. أحمده سبحانه تعالى وأشكره، وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sebaik-baik bekalan untuk kita bawa ke akhirat iaitulah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah sekalian, pada hari ini kita telah berada di pertengahan Syaban. Berarti hanya beberapa hari lagi kita akan masuki Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang besar yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya di kalangan umat ini. Apa yang ingin saya sebutkan di sini sebelum kita pergi pada Ramadan, iaitulah tentang bulan Syaban yang sedang kita ada pada hari ini. Di mana bulan Syaban ini bulan yang besar, kerana dia telah menghampiri Ramadan. Dan terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau telah bertanya Al-Ma'sum Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, saya tidak tengok Rasulullah banyak berpuasa di dalam puasa sunat dalam bulan-bulan lain seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban ini. Kenapa? Soalan yang ditanya oleh Usamah, kita mengatakan jazakallahu khaira ya Usamah. Soalan ini kita juga nak tanya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak pada bulan Syaban? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan yang begitu tegas. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Nabi mengatakan Syaban ini bulan yang orang terlupa kepada dia. Sebab apa? Sebab orang duk kejar bulan Rajab baru ni, bulan haram. Kita hari ni tak terasa sangat tuan-tuan. Bulan Rajab ke, bulan Syaban ke, bulan Ramadan ke, sama je bagi setengah-setengah manusia hari ni. Tetapi orang yang memahami Islam, bahkan masyarakat jahiliah yang tidak Islam, boleh menerima bahawa di dalam Islam ini ada 4 bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang tidak boleh berperang, iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bila bulan Rajab ini bulan tak boleh berperang, maka mereka menumpukan kepada amalan-amalan yang pada pahaman mereka orang-orang bukan Islam sedemikian. Orang Islam juga mengambil kesempatan ini, kerana tak boleh pergi berperang, duduk di tempat masing-masing, jadi ada peluang untuk beribadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Syaban ini bulan tersempit di antara Rajab, bulan haram,
dengan Ramadan yang akan datang yang begitu besar kelebihannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu jawapan yang pertama yang sangat mantap, yang tidak lebih daripada itu lagi, jawapan Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Ini jawapan yang pertama. Orang terlupa pada Syaban. Dan bukan sekat terlupa. Dalam bulan Syaban ini kita tengok ada dua kumpulan yang besar. Ada yang terlupa terus, memang tak kenal pun Syaban. Bagi dia sama je. Bahkan kalau ahli-ahli perniagaan, toke-toke sudah bergembira dengan kedatangan bulan Syaban. Karena itulah kita tengok di pasar-pasar raya, di kedai-kedai, di restoran sudah ada selamat menyambut Ramadan. Ini kehebatan mereka. Mereka nak sambut Ramadan sudah ada iklannya. Kita orang Islam hari ini tak tahu apa benda nak buat. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak pada bulan Syaban. Itu satu kumpulan yang tak kenal. Mereka ni tak kenal Allah, di mana-mana bulan pun dia tak kenal. Apalagi kalau dia tak kenal Allah di bulan Ramadan, cukup dahsyat tuan-tuan. Cerita ini kita akan sambung dalam minggu-minggu yang berikut. Jawapan yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak pada bulan Syaban? Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi mengatakan bulan Syaban ini bulan diangkat amalan-amalan manusia ini kepada Tuhan sekalian alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka kalau diangkat amalan aku ketika aku sedang berpuasa. Ini hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan di hadis yang sahih. Para jemaah sekalian, hadis ini jelas kepada kita tentang kelebihan. Apabila Aisyah radhiyallahu anha, seorang isteri Nabi yang sangat-sangat sayang pada Rasulullah, dan kita sayang kepada Aisyah li hubbiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli sunnah wal jamaah ini sayang kepada Aisyah kerana Aisyah sayang pada Nabi dan Nabi sayang pada dia. Tuan-tuan jangan ikut rentak golongan-golongan Rafidah, golongan Syiah pencerca sahabat yang menjadi zikir mereka iaitulah mencerca Aisyah, Abu Bakar, Umar dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum. Ini golongan tidak beradab, golongan yang jangan kita berkawan dengan mereka dan jangan beri tempat pada mereka. Tak kira mereka kawan kita ke, mereka sama dengan jemaah lain kita, mereka ni hebat, berlagak di tengah jalan, jangan beri tempat. Orang-orang mencerca sahabat bukan tempat kita, bukan sahabat kita. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban ini, dan Nabi kita tidak menyempurnakan puasa penuh illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Dan Nabi kita banyak berpuasa pada bulan Syaban, sehingga Aisyah kata apa? Saya ni kadang-kadang Ramadan yang lepas saya qada pada bulan Syaban. Ramadan yang lepas diqada bila? Pada bulan Syaban. Maka Aisyah radhiyallahu anha cerita kepada kita, memperingatkan kepada muslimi dan muslimat. Sama ada muslimat yang ada bersama kita hari ini, alhamdulillah, yang sudah dengar, yang tidak dengarnya, tuan-tuan sebagai wakil, balik ke rumah tanya isteri dan anak-anak, cucu-cucu dan siapa saja yang di bawah tanggungjawab kita, bagaimana kamu dengan puasa Ramadan tahun lepas? Dah siap? Sudah qada? Tanggungjawab bapa, tanggungjawab suami, mengambil pendekatan, bertanya kepada anak-anak tentang tanggungjawab ini. Ini fardu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku kadang-kadang tertangguh puasa Ramadan yang lepas sehingga kepada Syaban tahun yang berikut. Tidak menjadi masalah dalam program ini. Aisyah sendiri radhiyallahu anha pun, kenapa? Limakanati Rasulillah, kerana nak khidmat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga puasa dia tangguh. Bila Syaban Nabi puasa banyak, dia pun puasa. Jadi apa yang saya nak kata di sini, iaitulah tuan-tuan dan puan-puan,
hendaklah kita juga mengambil tanggungjawab ini. Kalau balik tanya isteri kata tak puasa lagi bang. Yang tahun lepas asyik duk macam-macam, banyak program sangat. Puasa di hadapan awak ada berapa hari lagi? Berapa belah hari je lagi. Tak sampai 2 minggu dah. Maka beri galakan pada isteri dan anak-anak. Insya-Allah mulai pagi besok saya ataupun bapa akan berpuasa bersama dengan kamu. Puasa. Kerana kita nak beri galakan supaya mereka mengqada puasa yang lepas. Timbul lagi soalan. Dia kata, ustaz, macam mana? Ada orang kata apabila sampai setengah Syaban tak boleh lagi berpuasa. Puasa sunat. Jadi di sini telah dibahas panjang oleh para ulama. Hadis yang riwayat iza kan nisfu min Syaban fa amsiku anis shaum hatta yakuna Ramadan. Ulama-ulama mengatakan hadis yang melarang daripada puasa sunat selepas setengah Syaban ini berbeza pandangan ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan hadis ini diterima, ada yang mengatakan hadis mungkar. Hadis ini tidak sahih, tidak sabit. Jadi kalaulah kita sengaja nak tunjuk warak, nak ambil, nak lawat lah, jangan. Tetapi ada keperluan. Kerana nak beri galakan, nak memberi motivasi, beri semangat kepada orang yang nak qada puasa, suami, bapa tolong puasa bersama, insya-Allah tidak menjadi masalah. Kerana ini para ulama telah berbeza tentang kedudukan status hadis yang tersebut tadi. Jadi ini di antara yang kita nak kata, nak bincangkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban, dan dengan 2 alasan yang besar tadi. Apa alasan? Yang pertama, iaitulah orang lupa dengan Syaban. Yang kedua, bulan Syaban ini bulan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla amalan-amalan manusia. Kalau begini, bernanah apa yang kita baca pada malam nisfu Syaban, iaitulah ayat yang kita baca, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ayat surah Ad-Dukhan. Dalam ayat surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatil, ayat surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami telah turunkan pada malam yang berkati, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Turun Quran pada malam yang berkati, pada malam itu dipisahkan segala urusan. Jadi di antara doa yang kita baca, yang tuan-tuan baca pada malam nisfu Syaban, ayat ini dibaca. Dalam surah Ad-Dukhan ini, mereka mengatakan ayat ini, ayat dibaca pada malam nisfu Syaban. Kerana hadis tadi mengatakan Nabi kata diangkat amalan pada bulan Syaban. Bukan di situ. Siapa dibaca ayat ini? Ayat surah Ad-Dukhan, ayat surah Ad-Dukhan ayat 5 ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ayat 4 ini mengatakan pada malam nisfu Syaban. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang tokoh ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan, man qala innaha lailatun nisfi min Syaban faqad ab'ada an-naj'ah fa inna nassal Quran annaha fi Ramadan. Siapa dia kata malam nisfu Syaban, orang ni salah tempat, kerana yang benarnya nas Al-Quran menunjukkan bahawa fiha yufraqu kullu amrin hakim itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu dari sudut fakta sejarah. Jadi itu satu perhatian yang perlu kita tengok, kerana ada kala kita salah tempat. Baik, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan turfa'u fil amal, banyak juga dalam hadis lain. Contohnya ada dalam hadis hari Khamis. Hari Khamis juga hari Nabi kita berpuasa. Sama juga dengan puasa pada hari Isnin, Nabi kita galakkan berpuasa. Jadi bila ditanya hari Khamis kenapa puasa, Nabi kata kerana hari ini diangkat amalan, diangkat surat amalan dalam masa seminggu. Jadi itulah di antara galakan-galakan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita umat ini, supaya sentiasa mengingati musim-musim yang besar begini, jangan kita lupa. Dan jangan juga menjadi satu tempat perbalahan.
Ada setengah sahabat menjadikan medan ini sebagai tempat nak berkelahi. Jadi kita bukan soal berkelahi dalam masalah ini, tetapi soalnya masalah kebenaran itu perlu diteliti kepada dalil-dalil yang ada di hadapan kita. Kalau setakat kita kata orang nak buat kebajikan, apa salah? Lah, bukan soal kebajikan. Soal amalan ini dia berpaksi kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Allah Taala telah perintah kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Banyak hadis-hadis yang disebarkan dalam bulan Syaban ini terlalu banyak. Saya kira kalau kita tengok saja, sama ada dalam bertulis atau melalui internet, zaman hari ini orang duk baca dalam internet, banyak hadis-hadis yang disebarkan dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang mengatakan iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, apabila mari pada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu nahar, kamu berdiri solat malam pada malamnya dan kamu puasa pada siangnya. Hadis ini masyhur ni, tersebar di mana-mana, dalam internet, bahkan masuk dalam SMS kita pun ada orang hantar, jangan lupa. Kita pun tak lupa, alhamdulillah. Apa ulama kata tentang hadis ini? Saya nak beritahu maklumat pada tuan-tuan tentang kenapa berlaku perbezaan pendapat dalam masalah ini. Kata hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah, Ibnu Jauzi mengatakan hadithun la yasih, hadis ini tak sahih. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah, seorang yang dalam Misbah, mengatakan dalam isnad ini Ibnu Abi Sabrah, Ibnu Abi Surah ini kata Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in yada'ul hadis, orang ini mereka-reka hadis. Jadi karena itulah Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi mengatakan hadithun dha'ifun jiddan, tidak boleh kita beramal dengan dia. Jadi saya bimbang apabila kita banyak sangat menyebarkan hadis-hadis begini yang dikira hadis-hadis yang tidak ada sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang takut nanti kita termasuk di kalangan orang yang Nabi larang daripada menyebarkan hadis-hadis palsu. Sidang jamaah sekalian, itu di antara fakta yang perlu kita ingat. Tetapi yang kita nak fokus di sini bukan masalah perbalahan, bukan dalam masalah pertemuan di antara para sahabat. Di dalam masalah yang kita nak, iaitulah setiap perkara yang kita buat, amalan-amalan yang kita lakukan ini biarlah berpaksi di atas fakta yang jelas. Hadis ini telah dinilai oleh ulama dengan sekian-sekian. Hadis ini telah dikata oleh sekian. Tapi kalau ada perbalahan di antara ulama, yang ini kata sahih, yang ini kata tak sahih, kita bolehlah berlapang di sini kerana ada perbincangannya. Contohnya hadis yang menjadi pertikaian ulama, iaitulah hadis Abdullah bin Amr bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala tengok kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li'ibadihi, maka diberi keampunan kepada mereka, illa lisnaini musyahin, kecuali kepada dua orang yang berkelahi. Jadi ini dia menunjukkan bahawa hadis ini riwayat Imam Ahmad daripada Tariq Ibn Lahiyah, dan juga pertikaian ulama dalam hadis ini besar. Ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan tidak sahih. Tak apalah, rahmat Allah Ta'ala luas, kita menerima pakai hadis yang mengatakan diterima. Maka pada malam itu kita pun ambil pendekatan untuk beramal kerana ada kelebihannya. Para ulama menyebut di sini, di antaranya Imam Ibnu Dahyah, Abul Khattab Ibnu Dahyah rahimahullah, mengatakan ramai manusia-manusia telah meriwayatkan hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan salat malam nisfu Sya'ban, hadisun maudhu' wa wahidun maqtu'.
hadis-hadis yang palsu dan ada hadis yang maktuk yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah membuatkan orang terpaksa beribadat dengan ibadat-ibadat yang berat. Siapa dia salat 100 rakaat pada malam itu, ini berat, sedangkan hadisnya tidak sampai pun, darjatnya tidak naik taraf, bahkan maktuk dan maudhu', palsu. Kadang-kadang kita terlupa. Tak boleh kena beramal, boleh. Kenapa tak boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullai lailatin ila as-sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam ke langit dunia. Tafsiran turun ini mengikut ulama-ulama salaf, mereka kekalkan dengan kait dengan laisa kamitsli syai'un. Ulama-ulama mazhab al-Asy'ariyah yang menjadi pegangan kita di sini, iaitulah turunnya rahmat Allah pada malam itu. Jadi yang kita nak di sini iaitulah pada setiap malam ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tinggal lagi 1/3 malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa dia berdoa kepada aku terima doa pada waktu itu. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Siapa dia minta, aku akan beri permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun pada aku, maka aku beri keampunan padanya. Hadis ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, telah riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kadang-kadang kita suka tarwij, membawa hadis-hadis yang tidak ada sandaran, sedangkan hadis yang kuatnya ada. Hadis yang menunjukkan sandaran yang kuatnya ada. Macam hadis tadi, siapa dia puasa pada hari nisfu Sya'ban. Sedangkan hadis yang sahih sudah ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh puasa pada hari Isnin dengan Khamis. Nabi suruh berpuasa pada Ayyamul Bid, pada hari cerah 13, 14, 15. Jadi kita jangan nak buat ibadat, kita sandarkan kepada maklumat-maklumat yang sahih tanpa kita berpegang kepada maklumat-maklumat yang tidak tepat. Apalagi kalau maklumat yang kita bawa itu duduk di dalam kategori hadis-hadis maudhu' dan hadis-hadis palsu. Saya beri peringat maklumat ini kepada tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada faedahnya insya-Allah, supaya kita berhati-hati di dalam menyebarkan ilmu dan maklumat pada masyarakat. Dan juga kita berhati-hati dalam ibadat kita. Kita menggalakkan berpuasa sebagaimana Nabi kita berpuasa banyak. Kita menggalakkan qiyamul lail sebagaimana Nabi kita berdiri malam sampai pecah kaki. Kita menggalakkan muslimin dan muslimat juga melakukan amal-amal ibadat yang lain sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat suka melakukan ibadat itu, tetapi menyandarkan kepada hari-hari dan masa-masa tertentu dengan dalil-dalil yang tidak ada ini adalah merupakan satu perkara yang perlu diperbahas dan diperbincangkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullah. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Marilah kita banyak beramal kepada Allah Azza wa Jalla dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Ramadan, dalam mana-mana bulan. Kita kenal Allah sepanjang masa. Kita tidak kenal hanya Allah Ta'ala, kita kenal pada musim-musim tertentu sahaja. Tetapi kita kena ingat Islam ini dibina di atas fakta yang jelas. Islam yang kita anuti ini Islam yang dibina di atas dasar yang sangat jelas, iaitulah dasar kesahihan maklumat ataupun disebut dengan nama autentik fakta. Tak mungkin kita pandai-pandai sendiri mereka-reka cerita, jangan. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita Al-Quran Al-Karim
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak bercakap dengan hawa nafsu. Apa yang Nabi kita kata itu adalah merupakan wahyu yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Jadi jelas pada kita, semua yang Nabi kita bawa, yang sahih, yang jelas kepada kita, hendaklah kita terima, kita ambil. Tetapi yang tidak jelas, yang menjadi kesamaran-kesamaran, hari ini timbul banyak dalam masyarakat orang-orang yang mendakwa mereka ini wakil Nabi di atas muka bumi ini. Dia tak mengaku jadi Nabi. Kalau mengaku jadi Nabi senang, pejabat agama boleh cari terus. Dia kata dia wakil Nabi. Menjumpa kat mana Nabi? Sama ada dalam mimpi ataupun yaqazah. Dia pergi dekat kubur Nabi, Nabi bercakap dengan dia. Tuan-tuan ingat, orang yang mari macam ni, tak kira dia besar mana, hebat mana orang, serban berapa lapis dia pakai pun, kalau mengaku seperti ini, tidak bawa kepada kita fakta-fakta yang jelas, yang sahih, berdasar kepada mimpi-mimpi yang ada, tak mari kalau Allah, kalau Rasul melalui sanad-sanad yang jelas, tuan-tuan tolaklah. Kata, minta maaf tuan, saya mengaku awak ni hebat, awak orang Arab. Kalau dia mengaku dia keturunan Nabi pula, kita hormat sebagai Ahlul Bait. Tetapi ajaran yang dibawa, saya nak ikut ajaran datuk, bukan ajaran anak cucu yang mengaku keturunan Nabi. Kerana sangat bahaya isu ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayat oleh Imam Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta ke atas aku dengan sengaja, dengan sengaja, kita tahu hadis ni palsu, nak sebar juga, sebab boleh jadi orang ni mimpi ke jumlah. Disiplin ilmu hadis sudah ada, dan tanda-tanda hadis palsu itu nampak, iaitulah pulangan-pulangan yang dia buat atau melampau lebih daripada ada yang hadis sahih ada. Maka orang ni dipanggil ada tanda-tanda hadis palsu. Mungkin satu hari nanti kita cerita di sini apakah tanda-tanda nak mengenali hadis palsu. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa dia dusta ke atas aku dengan sengaja. Tapi kita sangat husnuzan kepada sebahagian daripada para asatizah kita yang mengajar kitab-kitab, baca hadis-hadis. Boleh jadi mereka tidak belajar dalam ilmu hadis, mereka jumpa dengan kitab yang dia ada, dia baca. Kita tidak menuduh mereka ini menyebar dengan sengaja, walaupun berlaku penyebaran tersebut. Orang yang duk like dalam internet itu dia tak tahu apa, dia pakai tulis je. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa dia sebar dengan sengaja dusta ke atas aku, orang ini ambillah tempat duduknya dalam neraka, wal iyazubillah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini dalam syarah Muslim, dia kata hadis ini hadis mutawatir, telah meriwayat oleh akan hadis ini oleh aksar min sittina sahabian, lebih daripada 60 orang sahabat mendengar hadis ini. Nabi kita larang daripada buat dusta. Penjelasan panjang hadis ini tuan-tuan boleh dengar dalam kuliah kita dosa besar yang ke-14 di masjid kita ini, iaitulah haramnya berdusta ke atas Allah dan Rasul. Boleh tengok dalam rakaman yang kita sudah sedia ada. Imam Nawawi kata hadis ini mengandungi faedah dan jumlah yang besar, iaitulah yang pertama sekali, kaedah bagi ahli sunnah, anal kaziba yatanawalu ikhbar al-amali was-sahi, bahawasanya dusta itu sama ada orang yang sengaja atau tak sengaja, dusta. Tapi masalah dosa tu yang kita nak. Yang kedua, ta'zim tahrimil kazib, besarnya dosa mendustai Allah, mendustai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan panjang lagi huraiannya. Kata Imam Nawawi yang ketiga, la farqa fi tahrimil kazib alaih, tidak ada beza mendusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara hukum hakam ataupun galakan-galakan, katarghib wa tarhib, seperti galakan-galakan nak suruh orang ibadat banyak, kita buat, ini termasuk juga. Wal mawa'iz, dalam cerita-cerita kita nak suruh ceramah sedap nak goreng, bawa cerita-cerita palsu, jangan. Fakulluhu haram min akbaril kabair, semua perbuatan ini haram, termasuk dosa besar. Wa akbahil qaba'ih,
dan satu perbuatan yang sangat keji bi ijma'il muslimin, dengan ijma' ulama Islam. Itulah di antara peringatan kita. Saya petik kata-kata Imam Nawawi rahimahullah, imam yang kita sayangi, imam yang kita hormati, seorang tokoh yang hebat dalam ilmu hadis, tokoh yang hebat dalam mazhab Syafi'i, dan namanya disebut di mana-mana rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Pada hari Jumaat banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada malamnya dan pada masa-masa yang lain, karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.